Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam berita tengah hari. Dan antara paparan hari ini, operasi syarikat dikaitkan isu monopoli diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menyambut Hari Polis ke-216 kepada seluruh warga polis. Beliau turut menzahirkan penghargaan buat semua warga PDRM atas jasa dan khidmat bakti yang diberikan kepada rakyat dan negara. Pengorbanan warga PDRM dalam menjaga dan memelihara keamanan negara akan sentiasa dikenang buat selamanya. Beliau menyatakan demikian menerusi hantaran di laman Facebook beliau. Hari Polis disambut pada setiap 25 Mac dengan tema tahun ini, Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada. Operasi syarikat-syarikat yang dikaitkan dengan isu monopoli bakal diteliti dan tindakan itu bagi membangunkan ekonomi yang telus selain mewujudkan persaingan yang adil. Seterusnya memastikan rakyat menerima perkhidmatan lebih baik pada kadar berpatutan. Principle of a transparent economic development warrant us to make some adjustments and shifts from what I consider to be chaotic, obsolete, and to cater for vested interests in terms of monopoly. Beliau mengulas pertanyaan sama ada kerajaan akan menghapuskan lebih banyak monopoli setelah tindakan itu dikenakan terhadap Puspakom. Jelas Perdana Menteri, syarikat-syarikat Bumi Putra akan terus dibantu namun pelaksanaannya harus dibuat secara telus. Ini bagi mewujudkan persaingan adil antara syarikat-syarikat terlibat. Syarikat korporat juga individu yang ingin menyumbangkan bantuan kepada golongan gelandangan sempena Ramadan dan Aidilfitri disaran menyelaraskan sumbangan berkenaan melalui jabatan terlibat seperti Yayasan Kebajikan Negara YKN. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan perkara itu bertujuan memastikan sumbangan dapat diagihkan secara sistematik dan terus kepada golongan yang terlibat. Kita selaraskan dengan Mawin dan Jawi kerana kita mahu supaya sumbangan itu sampai kepada kumpulan sasaran yang sebenarnya dan mereka mempunyai kecukupan bukan sahaja untuk makan minum tetapi kita yakin dalam tempoh 27 hari daripada sekarang insya-Allah kita akan berhari raya. Kita santuni mereka yang semua pihak terlibat juga katanya perlu mencari kaedah penyelesaian jangka panjang untuk beberapa permasalahan melibatkan golongan gelandangan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata ia bagi memastikan jumlah gelandangan yang kini kira-kira 11,000 individu di seluruh negara tidak terus bertambah pada masa hadapan. Sepanjang tahun lepas, 8,718 gelandangan dikenapasti oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di seluruh negara manakala 794 gelandangan di peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu menggerakkan 116 pegawai dan anggota penguatkuasa dalam Op Pantau 2023 yang bermula Khamis lepas. Pengarahnya Syahrudin Muhammad Kia memberitahu pasukan berkenaan turut dibantu 58 pegawai pemantau harga. Pasukan berkenaan akan ke semua lokasi termasuk Bazar Ramadan, Bazar Aidilfitri, Pasar Awam, Pasar Tani, Pasar Raya dan aktiviti jualan dalam talian. Justeru KPDN Terengganu mengharapkan kerjasama golongan peniaga agar tidak mengambil kesempatan ke atas pembeli dengan meletak harga tinggi hingga mengakibatkan mereka didenda.
KPDN turut mengagihkan insentif keuangan dalam bentuk e-dompet melalui program inisiatif pendigitalan sektor peruncitan ready kepada pengunjung Bazar Ramadan Rahmah Binjai Rendah. Inisiatif sebanyak RM20 itu disediakan untuk 6,000 pengunjung terawal bagi menggalakkan mereka membuat pembelian tanpa tunai. Sandakan daerah seterusnya program Jelajah Ramadan RTM peringkat negeri Sabah dan seawal 8 pagi tadi, pelbagai pengisian telah dilaksanakan antaranya menyantuni 3 masjid bersama komuniti tempatan. Jadi untuk perkembangan semasa di lokasi, terus saja bersama Wan Hizwah Ahmad. Silakan. Baik, terima kasih dan ketika ini kami baru saja selesai untuk pelaksanaan program Jelajah Ramadan RTM Sandakan di lokasi yang pertama iaitu di Masjid Al-Firdaus, Kampung Sinar Harapan, Batu 24 Sandakan, dan selepas ini kami akan meneruskan jelajah lagi di lokasi yang kedua iaitu Masjid Wasatiyah Batu Sapi Sandakan dan seterusnya lokasi yang terakhir di Masjid Darul Aman Kampung Gumgum Batu 16 Sandakan. Dan bersama-sama saya ketika ini Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio RTM Sabah, Puan Atika Haji Matbi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Baik Puan, mungkin boleh kongsikan bagaimana sesian daerah Sandakan antara yang terlibat dalam melaksanakan program Jelajah Ramadan RTM ini. Bagaimana Puan melihat komitmen yang dilaksanakan oleh stesen ini untuk menjayakan program Jelajah Ramadan kali ini Puan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Sandakan merupakan laluan kedua bagi Jelajah Ramadan untuk RTM Sabah, dan saya lihat komitmen yang ditunjukkan oleh semua warga Sabah FM, penduduk kampung yang terlibat, YB dan juga rakan-rakan strategik, komitmen yang ditunjukkan memang amat terbaik, dan kita harapkan komitmen dan kerjasama padu yang ditunjukkan oleh semua pihak ini dapat diteruskan untuk kelancaran program-program akan datang. Jadi mungkin harapan daripada pihak Puan untuk penganjuran Jelajah Ramadan peringkat RTM Sabah keseluruhannya yang membabitkan stesen-stesen daerah seperti daerah stesen Tau FM dan juga Kedah FM dan hari ini Sandakan FM Puan. Okey, untuk peringkat Sabah Jelajah Ramadan, majlis pelancaran telah diadakan pada 17 Mac di RTM Kota Kinabalu, dan selepas ini kita teruskan di stesen-stesen yang lain, dan hari ini di RTM Sandakan, dan selepas itu kita ke Tawau pada 8 April dan juga ke Ningau pada 3 April. Dan saya lihat kerjasama yang ditunjukkan amat padu untuk kita menyantuni penduduk di ke semua daerah ini, dan juga kita akan berkunjung ke 11 masjid dan surau untuk kita menyampaikan bantuan daripada rakan-rakan strategik. Baik, terima kasih Puan. Ya, saya kira itu saya dapat dikongsikan waktu ini, dan seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Hizwa. Jumlah penumpang yang menggunakan perkhidmatan rel dan bas kendalian prasarana Malaysia berhad mencecah 1 juta penumpang sehari. Kenyataan prasarana memaklumkan pencapaian julung kali itu dicatatkan sejak negara beralih ke fasa endemik. Angka itu merupakan lonjakan daripada purata 846,000 orang penumpang sehari dari 1 Januari hingga 15 Mac lepas. Daripada jumlah itu, perkhidmatan Rapid Rail Sdn Bhd mencatatkan 767,000 penumpang, manakala perkhidmatan Rapid Bus Sdn Bhd telah mencatatkan 235,000 penumpang, iaitu angka tertinggi bagi perkhidmatan bas semenjak pandemik. Angka 1 juta penumpang sehari itu juga termasuk purata 100,000 penumpang yang menggunakan perkhidmatan MRT laluan Putrajaya yang dilancarkan Perdana Menteri pada 16 Mac lepas. Prasarana menzahirkan penghargaan kepada semua penumpang yang menggunakan perkhidmatan itu, dan pihaknya akan terus berusaha untuk memastikan faktor keselamatan, kelancaran dan kestabilan perkhidmatan dipelihara untuk manfaat awam. Sebelum COVID-19 mula melanda negara pada awal tahun 2020, purata penumpang yang menggunakan perkhidmatan prasarana adalah kira-kira 1.2 juta sehari. Kerja penambahan lorong identifikasi frekuensi radio RFID di Lebuhraya Utara Selatan siap lebih awal dari perancangan asal yang dijangka pertengahan April ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathalinggi memaklumkan perkara itu menerusi kenyataan yang dimuat naik di Facebook.
Pada ketika ini, 12 lorong tambahan RFID telah mula beroperasi sejak 11 Mac lalu, masing-masing di Plaza Tol Setia Alam, Subang, Jalan Duta, Putra Mahkota, Kajang, Kubang Semang, Sungai Besi, Shah Alam, Sungai Buloh, Rawang Selatan dan Jambatan Pulau Pinang. Januari lepas, beliau mengumumkan penambahan 12 lorong RFID di beberapa Plaza Tol Plus Malaysia Berhad Plus. Keperluan bagi mengatasi masalah kesesakan di lorong RFID yang telah banyak menimbulkan rungutan dalam kalangan pengguna. Beliau memberi jaminan sistem RFID akan sentiasa dipastikan berada di dalam keadaan yang terbaik. Namun beliau turut mengharapkan kerjasama pengguna RFID di Lebuh Raya Plus untuk sentiasa menggunakan lorong RFID atau mod pembayaran yang sama ketika masuk dan keluar dari Plaza Tol. Sultan Johor Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar bertitah mencadangkan tanah-tanah orang asli di negeri itu dijadikan tanah kesultanan. Baginda bertitah hal ini bagi memastikannya lebih terbela di bawah enactment yang tersedia. Menerusi satu hantaran di Facebook, Sultan Johor bertitah langkah-langkah perlu diambil bagi mengelakkan orang asli diambil kesempatan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Baginda bertitah ada dalam kalangan orang asli dieksploitasi bagi menceroboh tanah demi kegiatan haram seperti tanaman kelapa sawit, memotong kayu kayan yang bernilai serta memburu binatang liar. 9 individu termasuk 5 pegawai penguatkuasa ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas disyaki terbabit dalam sindiket penyeludupan pendatang tanpa izin parti di Sabah. 4 lagi suspek dipercayai ejen parti dari negara jiran ditahan dalam operasi khas SPRM bersama Jabatan Pendaftaran Negara JPN menerusi op lancar. Kenyataan SPRM memaklumkan modus operandi sindiket membawa keluar parti atau pemaustautin sementara yang tidak mempunyai dokumen lengkap atau mempunyai sekatan dengan bayaran sekitar RM2,500 dibekalkan MyCard tulen dan pas masuk menaiki pesawat atas nama pemilik asal MyCard. Parti melepasi pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang Tawau dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 selepas bayaran dibuat kepada pegawai penguatkuasa. Selain itu, SPRM mendapati ejen tersebut akan membawa masuk 5 hingga 20 parti. Sindiket dipercayai telah beroperasi sejak 2018 dan turut dirampas telefon bimbit, kad pengenalan Malaysia milik individu lain dan cop keluar Sabah yang lengkap dengan nombor siri. 12 parti turut ditahan. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Kadar jangka pendek diunjur kekal stabil minggu depan berikutan operasi Bank Negara Malaysia BNM untuk menyerap lebihan mudah tunai dalam sistem keuangan. Bagi minggu yang baru berakhir, Bank Pusat campur tangan setiap hari untuk mengurangkan lebihan dana daripada sistem keuangan dengan mengendalikan tender yang terdiri daripada tender pasaran wang konvensional, tender repo berbalik, tender khad dan tender program murabahah komoditi. Jumlah lebihan mudah tunai dalam sistem konvensional untuk minggu itu adalah lebih tinggi pada RM51.80 bilion berbanding RM47.60 bilion pada minggu sebelumnya. Sementara itu, dalam sistem Islam, lebihan meningkat kepada RM23.01 bilion daripada RM21.14 bilion sebelumnya. Pada 23 Mac 2023, kadar semalaman Islam Malaysia ialah pada 2.75%.
Bursa Malaysia dijangka diniagakan berhati-hati dan bergerak pada paras masa minggu depan di tengah-tengah ketidaktentuan dalam pasaran global berikutan kebimbangan berterusan terhadap kestabilan pembankan. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trades Sdn Bhd, Tong Pat Leng berkata aktiviti memburu saham berharga murah dijangka muncul minggu depan. Bursa Malaysia berada dalam aliran menurun sepanjang minggu yang baru berakhir berikutan krisis pembankan di Amerika Syarikat. Baru-baru ini, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Janet Yellen memberi jaminan bahawa langkah akan diambil untuk memastikan deposit selamat di bank. Pada Khamis, Rizab Persekutuan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedah sebanyak 25 mata asas lagi pada mesyuarat ke-9 berturut-turut dan membayangkan kemungkinan terdapat lebih banyak kenaikan pada masa akan datang. Sementara itu, ringgit dijangka diniagakan dalam jajaran kecil berbanding dolar Amerika minggu depan menjelang laporan tahunan Bank Negara Malaysia pada 29 Mac depan. Mata wang tempatan mengakhiri minggu ini dengan ditutup lebih rendah berbanding dolar Amerika disebabkan pengambilan untung sederhana selepas peningkatan mendadak baru-baru ini. Axiata Group Berhad telah melantik Vivek Sood sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan yang baharu dan pengarah urusannya berkuat kuasa semalam. Kumpulan telekomunikasi itu turut melantik Hans Wijaya Surya sebagai Pengarah Eksekutif Kumpulan ED dan CEO Perniagaan Telekomunikasi. Menerusi kenyataan, Pengerusi Axiata Tan Sri Syahril Riza Rizwan menyatakan rekod kejayaan mereka sebagai CEO interim dalam kumpulan itu telah meletakkan mereka pada kedudukan yang ideal untuk menerajui Axiata pada masa depan. Penggabungan Celcom DG pada penghujung tahun lepas juga atas usaha kepimpinan yang mahir dalam menyempurnakan transaksi yang kompleks. Urusan penggabungan Celcom DG yang telah diselesaikan membolehkan Axiata menumpukan pada matlamat strategiknya di pasaran lain, terutamanya di Asia Selatan serta Indonesia untuk memacu inovasi dan nilai seterusnya dalam perniagaan, infrastruktur juga perkhidmatan digital. Sebarang inisiatif berkaitan pemilikan perumahan pada masa depan wajar berlandaskan prinsip harga mampu milik selain komitmen bulanan mampu tanggung, dan kerana itu Pengarah Penyelidikan Khazanah Research Institute Dr. Suraya Ismail menyarankan agar skim baharu diwujudkan sebagai instrumen tabungan deposit untuk membeli rumah. Langkah berkenaan mampu membendung pembeli daripada terbeban akibat pakej bayaran pembiayaan yang panjang dengan faedah tinggi. Pembiayaan ini eloklah berpaksikan rumah yang mampu milik harganya dan skim yang mampu tanggung bulanan. Ini adalah prinsip yang baik untuk kita kekalkan. Untuk itu, saya juga rasa elok kita adakan juga setelah harga rumah benar-benar mampu milik, satu skim di mana kita boleh menabung untuk wang pendahuluan, which is skim untuk menabung wang deposit dari umur yang muda. Diperkenal sejak 2011, kerajaan mengumumkan skim Rumah Pertamaku bakal dimansuhkan bermula 1 April. Skim tersebut membolehkan pembeli rumah pertama untuk mendapat pembiayaan sehingga 110% tanpa wang pendahuluan. Bagaimanapun, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan memaklumkan skim jaminan kredit perumahan dikekalkan bagi membantu rakyat memiliki rumah pertama meliputi golongan tiada pendapatan tetap dan pekerja sektor gig. Puluhan penduduk wilayah tengah Syria diculik anggota kumpulan Daesh dan beberapa mayat ditemui dengan leher dikelar. Pemantau hak asasi Syria melaporkan kumpulan pengganas itu menculik sekurang-kurangnya 40 orang dan 15 daripadanya ditemui maut setakat ini.
Mayat ditemui di wilayah Hama melibatkan 7 orang awam manakala 8 anggota suku tempatan yang bersenjata. Walaupun Daesh tewas di Syria pada Mac 2019, kumpulan militan itu masih melancarkan serangan berdarah. Bulan lepas, Daesh turut menyasarkan petani berdekatan pusat Pekan Sukna dan membunuh sekurang-kurangnya 53 orang. Pembunuhan terbabit melibatkan pekerja tempatan dan anggota keselamatan Syria. Sesi persekolahan tahun akademik baharu di Afghanistan telah bermula, namun hak dan peluang pelajar wanita untuk memasuki kelas di peringkat menengah masih dinafikan. Menurut Menteri Pendidikan Habibullah Agha, pelajar perempuan hanya dibenar mendapatkan pendidikan sehingga grade 6. Perintah larangan tersebut dikontkasakan Taliban sejak Mac tahun lalu. Pengarah Eksekutif Dana Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF, Catherine Russell menyifatkan keadaan itu amat mengejutkan. Ini kerana tindakan itu boleh melenyapkan peluang pelibatan golongan berkenaan dalam komuniti serta melanjutkan kerjaya dalam bidang profesional. Golongan wanita di Afghanistan juga dilarang ke taman, pameran, gym dan tempat mandi awam selain diwajibkan memakai burka ketika berada di khalayak ramai. India merekodkan peningkatan kes COVID-19 serta influenza dalam beberapa minggu ini dan susulan itu kerajaan mengarahkan latihan kecemasan dilakukan di hospital seluruh negara untuk mendepani sekiranya berlaku peningkatan mendadak wabak berkenaan. Pakar perubatan bagaimanapun memaklumkan orang ramai tidak perlu panik kerana kadar kemasukan pesakit ke hospital masih rendah. Pengerusi Institut Perubatan Dalaman, Pernafasan dan Perubatan Tidur, Randip Guleria berkata ketika ini beberapa aspek perlu diberi tumpuan. Antaranya pengawasan program yang baik, pemantauan serta amalan pencegahan COVID-19. 8 negeri mencatatkan kes tertinggi wabak, masing-masing Maharashtra, Gujarat, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Delhi, Himachal Pradesh dan Rajasthan. Lebih 3,000 hektar hutan terbakar di wilayah timur Valencia, Spanyol menyaksikan 1,500 penduduk diarahkan berpindah. 18 pesawat serta helikopter digunakan bagi mengawal kebakaran terbesar pertama tahun ini di negara itu. Anggota BOMBA memaklumkan walaupun pasukan yakin dapat mengawal kebakaran dari terus merebak, namun faktor angin kencang dan suhu hampir musim panas boleh mengakibatkan kebakaran yang lebih cepat. Perkhidmatan Kecemasan turut memberitahu 8 komuniti yang menetap di perkampungan berdekatan telah dipindahkan. Spanyol mengalami kemarau jangka panjang selepas 36 bulan di bawah paras purata hujan dan menurut agensi meteorologi, cuaca dijangka lebih kering di sepanjang pantai timur Laut Mediterranean sepanjang menjelang musim bunga yang boleh meningkatkan risiko kebakaran hutan. Dengan badminton, pemain perseorangan lelaki negara Li Zijia melangkah ke peringkat separuh akhir terbuka Switzerland 2023 selepas menewaskan Lee Chang-ho dari Taiwan malam tadi. Mengiringi Zijia bergula lelaki negara Ong Yusin Teo Yi dan pasangan campuran Goh Sun Huat Siobhan Lai. Zijia yang kembali menemui retak sebenarnya dalam kejohanan BWF musim ini sekali lagi mempamer prestasi cemerlang ketika menewaskan Chia Hao straight set 21-12, 21-17. Kejayaan itu menyaksikan pemain ranking keempat dunia tersebut berjaya mara ke separuh akhir dalam kejohanan kedua berturut-turut selepas All England minggu lepas. Dia yang diletakkan selaku pilihan kedua dalam saingan jelajah Super 300 ini bakal berdepan pemain Jepun Koki Watanabe bagi perebutan slot ke final hari ini. Selain Zijia, satu lagi wakil negara iaitu bergula lelaki Ong Yusin Teo Yi turut mara selepas menyingkirkan pilihan ke-6 Bagas Maulana Shohibul Fikri dari Indonesia dengan 16-21, 21-12 dan 21-19.
Pilihan kedua kejohanan itu akan menentang bergu India Sattwisaraj Rankireddy Sigraj Sethi di separuh akhir nanti. Mengiringi mereka bergu campuran negara Goh Sun Huat Shivon Lai yang berjaya menewaskan lawan dari Thailand Supak Jomko Supisara Pausamran 21-18, 21-18. Mereka dijadual bertemu bergu dari Belanda Robin Tabling Selina Peck di separuh akhir hari ini. Selepas menampilkan prestasi cemerlang dalam acara 60 meter, jago pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi terus mencipta sensasi di Amerika Syarikat. Pelari pecut berusia 18 tahun itu melakar kejutan dengan menjuarai acara 100 meter di kejohanan Florida State University FSU Release 2023 awal pagi tadi. Pada saingan berlangsung di Mike Long Track di Tallahassee, Florida itu, Azim yang mewakili Universiti Auburn menamatkan perlumbaan dengan catatan 10.32 saat sekaligus meninggalkan 9 pelumba lain. Lebih manis, ia merupakan kemenangan sulung buat atlet berusia 18 tahun itu dalam kejohanan luar dewan di Amerika Syarikat. Sebelum ini, dia telah membuat 3 penampilan dalam acara pecut 60 meter dalam dewan. Tempat kedua acara itu dimenangi Andre Evers 10.49 saat, manakala tempat ketiga dimenangi Trey Trogos 10.51 saat mewakili Universiti Syracuse. Bulan lalu, Azim menampilkan permulaan baik di Amerika Syarikat selepas memecahkan rekod kebangsaan acara pecut 60 meter lelaki dalam dewan miliknya sendiri di kejohanan undangan Tiger Paw. Skuad bola sepak bawah 22 tahun B22 negara bakal berdepan Hong Kong pada final Piala Merlion 2023 malam esok selepas membenam skuad B22 Kemboja 4-2 di separuh akhir petang semalam, dan Hong Kong pula mara selepas mengejutkan tuan rumah Singapura 1-0 dalam satu lagi aksi separuh akhir. Pada aksi di Stadium Jalan Besar di Singapura itu, skuad Harimau Muda kendalian Ella Warasan tidak berdepan masalah membuka jaringan menerusi Hakimi Azim Rosli pada minit ke-13. Corak permainan skuad negara semakin kemas hingga satu lagi jaringan dihasilkan pada minit ke-30 menerusi V. Ruvintiran. Kemboja pula berjaya mendapatkan kedudukan menerusi jaringan Lim Pisot selang 6 minit kemudian sebelum Chiang Chantia menyamakan kedudukan dua sama pada minit ke-50. Skuad Harimau Muda kembali mengatur asakan yang kemudian berhasil diterjemahkan dengan gol ketiga menerusi Fergus Tierney pada minit ke-62. Jaringan Muhammad Najmuddin Akmal Kamal pada minit ke-73 terus mematahkan usaha Kemboja untuk bangkit semula sehingga tamat permainan. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.